السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pengurusi Cik Zikri Dr. Zikri, mewakili pengarah, hadirin dan hadirat sekalian. Hari ini banyak program ni. Mari tanya Ustaz. Alhamdulillah saya ingat Jabatan Kesihatan paling awal sekali mengalu-alukan kedatangan Ramadan. Dan kita insya-Allah ada lebih kurang lagi berapa hari? Saya insya-Allah sebut intro sedikit dan kemudian saya tengok ni soalan ni banyak ni, satu beg. Dan insya-Allah kemudian kita akan soal jawab kerana masa kita tak banyak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Allah Azza wa Jal, saya selalu ulang prinsip ni supaya orang ingat walaupun banyak kali. Allah ni bila dia syariatkan kepada kita salat, puasa, zakat, apa sajalah hukum-hukum taklifi, hukum-hukum yang diwajibkan kepada kita ini, Tuhan tidak mendapat apa-apa kebaikan daripadanya. Allah tidak memperolehi apa-apa kebaikan daripada salat ataupun puasa kita ataupun zakat kita. Kerana Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ghaniyun hamid. Dia tidak memerlukan kita, kita memerlukan dia. Dan jangan kita fikir ataupun terfikir bahawasanya apabila kita salat, untunglah Tuhan. Tak. Apabila kita puasa, untunglah Tuhan. Tak. Tuhan Ghaniyun hamid. Man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha Ghaniyun hamid. Sesiapa yang bersyukur, ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sesiapa yang kufur, sesungguhnya Allah Ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Ada orang kaya tapi dia tak terpuji. Allah maha kaya dan terpuji. Artinya apa? Maksudnya Allah Azza wa Jal tak memerlukan syukur kita. Kalau kita tidak bertasbih, memuja dan memujinya, dia tetap maha terpuji. Dan kalau kita tengok bila manusia berkembang ilmu pengetahuan mereka tengok, mereka tahu bahawa dunia ini debuan yang halus di alam yang begitu luas ini. Apalah sangat kita dan ibadat kita ni, tetapi Allah dengan rahmatnya, dia janjikan kebaikan, diturunkan Rasul, dia suruh kita ikut. Kerana semua benda itu akan balik pada diri. Semua ibadat yang difardukan kepada kita ataupun disyariatkan kepada kita, disunatkan kepada kita untuk lakukan, kesannya balik kepada diri kita sendiri. Maka sebab itu, apabila kita ingin beribadah, salat, puasa, kita hendaklah dalam keadaan yang penuh kesedaran kita sedang beribadat. Jika tidak, kita akan lost. Sama macam orang semayang, kita duduk semayang, kita rasa bila nak habis. Sebab kita tak rasa kerana kita bukan tak tahu. Kita tahu, tetapi kita tidak menghadirkan pengetahuan itu ataupun tidak menghadirkan kesedaran itu.
Macam orang lama memandu kereta. Masa hari-hari awal dia memandu, full concentration. Dia bawa, tengok lampu berhenti, tekan. Dia ingat balik berapa ratus meter kena bagi lampu kiri atau lampu kanan. Tapi dah lama dia bawa, dia pun tak, dengan terus benda tu berlaku dengan sendiri sebab dah terbiasa dengan diri dia. Semasa itu maka dia sudah tidak ada feeling dalam memandu. Maka sebab tu bila dia nak mandu pun malas. Dulu anak-anak kita baru dapat lesen ya. Suruh ambil adik dia pergi sekolah boleh, suruh pergi beli barang boleh. Kata boleh pegang steering kalau okeylah. Tetapi oleh kerana lama kelamaan dia dah tak ada. Itu kehidupan kita. Kadang-kadang kita buat solat, puasa kita pun macam tu. First day kita rasa macam menghadirkan diri. Puasa lillahi ta'ala, tazkiyatun nafs. Kita nak bersihkan diri. Mari hari yang ke-7, ke-8, mari pertengahan, kita dah rasa tak ada apa. Perasaan awal itu sudah hilang. Sebab macam kita juga solat, Allahu Akbar, kita baca Alhamdulillah. Kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu aku mohon pertolongan, padamu kami menyembah, dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Tapi kita pun tak rasa dah kita sebut benda tu. Sedap-sedap kita dah habis dah Fatihah. Bahkan siapa yang pergi semayang subuh begini, tak pergi semayang lagi teruk lah. Pergi semayang di masjid, kita tanya dia, Tok Imam baca apa rakaat pertama tadi? Dia pun tak ingat. Allahu Akbar, terbang habis. Dia teringat lagi habis ni, ingat pergi makan nasi lemak janji dia apa begini. Maka lazzatul ibadah, kelazatan ibadah itu hilang sebab kita dah tidak menghadirkan makna itu di dalam diri kita. Masa kita kata Allahu Akbar, kita lebih banyak mengira-ngira hukuman fiqh. Tapi kita tidak mengira bahawasanya makna Allah yang Maha Besar, dan kita menghentikan semua kebesaran yang lain. Kita sujud padanya, kita letakkan kepala kita lebih rendah daripada punggung kita. Tanda kita begitu menyerah diri, submission, Islam, penyerahan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Semua itu telah hilang daripada diri kita. Maka kita pun satgi nak mayang zuhur, kalau gelut mayang, lepas tu habis. So feeling ini semua sudah hilang. Demikianlah puasa. Allah fardukan ibadat ini kerana dia tahu manusia ni kadang-kadang dia hilang, dia lupa. Bila Ramadan nak masuk, kita bersiap. Kenapa? Bukan kerana kita rasa lepas betul boleh raya. Kita semua sedang berusaha untuk menyucikan diri kita, mendekati Tuhan. Allah jadikan satu keajaiban di dalam diri kita ini. Apabila kita mendekati dia, membersihkan diri, kita akan ada satu perasaan yang luar biasa. Kita akan rasa satu ketenangan. Kita akan rasa suatu, hatta dimensi yang kita lihat, perspektif kita juga berbeza. Sebab itu apabila kita tenggelam di dalam ibadah, apa yang kita lihat tentang dunia minggu lepas, mungkin minggu ini berbeza. Apa yang minggu lepas mungkin menjadi pertarungan bagi hidup kita, apabila kita tenggelam dalam ibadah, kita merasakan itu bukan lagi prioriti kita. Setiap kali kita mendekati Tuhan, kita menerima makna yang baru bagi dimensi kehidupan. Oleh kerana itu, puasa, zakat, haji, umrah, Allah sentiasa memberikan kepelbagaian ini supaya manusia benar-benar menyerah diri. Salat orang nampak perbuatan kita, puasa orang tak nampak. Satu orang, tak adalah satu orang puasa update status Facebook, saya puasa sunat hari ini, Alhamdulillah. Dan orang pun tak nampak kita puasa. Tapi pada puasa itu, kita cuba tak makan satu hari, dengan kita tak makan kerana puasa, feeling kita juga berbeza. Yang kita tak makan kerana puasa, dia ada nilai kesucian, menyucikan diri, mengangkat ruh.
Yang kita tak makan kerana sibuk, kita tak rasa apa. Pasal tak ada makan yang ni. Itu makna berhubung dengan Allah, makna insan berhubung dengan Allah Tuhan Jalla wa'ala. InsyaAllah saya mukadimahkan itu dulu. Pasal saya tengok soalan yang banyak ni, supaya memberi ruang lebih kurang 45 minit ni untuk saya jawab soalan. Nak utamakan soalan yang ditulis ke yang ditanya? Saya baca yang ditulis dulu. Banyak ni soalan ni, bulan puasa bagus saya tanya ni. Bagi seorang wanita, solat tarawih itu lebih baik di rumah atau di masjid dan surau? Asal solat sunat ini manusia sembunyikan, dia buat di rumah dia. Melainkan solat-solat yang menjadi syiar kepada orang Islam, seperti solat hari raya. Walau itu pun khilaf di kalangan para ulama, sebahagian mereka mewajibkannya dan sebahagian mereka menyatakan ia sunnah, dan istisqa dan seumpamanya. Tarawih manusia boleh buat di rumah dia, sah juga, bukan syarat dia mesti berjamaah. Dalam hadis Nabi SAW, baginda Nabi SAW, dia dalam Bukhari, riwayat dalam Muwatta Malik, baginda Nabi SAW mula-mula Nabi salat. Pada malam yang pertama pun Nabi salat. Orang ramai, ada orang tengok Nabi salat, fa sallan nasu bi salatihi sallallahu alaihi wasallam. Orang pun salat. Adalah orang tengok Nabi salat malam bulan Ramadan, orang salat di belakang Nabi. Fayusbihu fayatahaddatsu. Bila pagi semua orang duk cakap, semalam ni Nabi solat di masjid. Bila kata begitu kan, besok kan harinya ramai orang solat, fa'akthar, lebih ramai daripada fashtama'u akthar, dia mereka berhimpun lebih banyak. Lepas itu malam kedua. Malam yang ketiga lagi ramailah. Dah semua duk cakap, malam tadi kami semayang sunat dengan Nabi SAW selepas Isya. Itulah solat qiyam Ramadan ataupun yang kita sebut sebagai tarawih. Pada malam ketiga beramai. Falamma lailatul rabi'ah, apabila sampai malam yang keempat, ajazal masjid. Masjid jadi penuh. Nabi SAW tak keluar hatta yakhraja salatul subh, sampai Nabi SAW keluar pada sembahyang subuh. Jadi malam keempat Nabi tak keluar, semua orang penuh masjid. Kemudian Nabi sembahyang subuh, fa shallal fajr, Nabi sembahyang subuh. Fa aqbala 'ala an-nas, kemudian Nabi menghadap ke atas, menjumpa muka menghadap orang ramai. Fa tashahhad thumma qala amma ba'd. Lepas Nabi sebut asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad. Kemudian Nabi kata amma ba'd. Nabi kata Nabi kata aku bukan tak tahu makanakum antum, aku bukan tak tahu bahawasanya kamu semua duduk tunggu aku di sini. Ma khafiya makanakum antum, aku bukan tak tahu kamu semua duduk tunggu aku malam tadi. Walakinni akhsha an tufrada alaikum fata'jizuna anha, tapi aku bimbang solat ini telah fatufrada alaikum, difardukan kepada kamu, kemudian kamu tak mampu buat. Maksudnya bila Nabi buat, Nabi ini bukan kata Allah fardu sehingga manusia tak boleh buat, tapi Nabi tahu Allah kalau fardu manusia boleh buat. Cumanya manusia ni yang malas, hak lima tu pun
Ada yang duk punting kalau kata malam kena sembahyang. Di atas simpati Nabi, Nabi tak keluar lah. Nabi nak jadikan sembahyang ni tak berterusan. Kalau dia berterusan lama-lama, Nabi ada satu perasaan bimbang menjadi syariat yang difardukan. Lalu orang tak buat. Kemudian Nabi menggalakkan solat. Hadis ni menunjukkan yang mula-mula sekali sembahyang berjemaah tarawih ni ialah Nabi SAW. Hak 3 malam tu lah. Jadi sunnah lah. Habis itu Nabi tak teruskan. Seperti mana kata Asy-Syatibi, bahawasanya baginda SAW tak teruskan disebabkan baginda bimbang. Masa tu zaman penurunan syariat. Bila mari zaman Abu Bakar Siddiq, orang semayang lagi di masjid. Tu imam ni dia semayang sendiri-sendiri jemaah. Dan Abu Bakar tak buat keputusan apa. Disebabkan kerana Abu Bakar sibuk memerangi orang murtad pada zaman dia. Dia pun pemerintahan sekejap 2 tahun lebih. Apabila mari zaman pemerintahan Umar bin Khattab, Umar tengok yang banyak-banyak duk semayang di masjid ni, dia himpun atas satu imam. Bukan Umar yang mula buat. Orang kata Sayyidina Umar yang mula-mula buat sembahyang tarawih, itu merepek sangat. Sayyidina Umar bukan ada kuasa nak buat sembahyang tarawih. Sembahyang hanya hak Nabi saja boleh. Sayyidina Umar dia orang kata itulah boleh buat bid'ah, sebab Sayyidina Umar yang mula-mula sekali buat sembahyang tarawih berjemaah. Itu pun satu benda hak tak faham. Yang mula-mula buat sembahyang berjemaah siapa dia? Nabi SAW. Cuma Umar himpunkan di atas satu imam. Dan berterusan setiap malam. Sebab apa yang Nabi bimbang tak ada pada zaman Umar. Kerana pada zaman Umar wahyu dah tak turun. Hanya turun pada Nabi SAW. Maka Ubay telah diperintahkan untuk mengimami salat. Maka orang Islam selepas daripada itu menjadi mereka bersolat. Maksudnya di dalam ahli sunnah wal jamaah. Maka tuan-tuan pergi ke Iran, Syiah semua dia tak ada lah sembahyang tarawih ni. Dalam ahli sunnah wal jamaah, maka dia jadi syiar orang Islam. Wanita boleh pergi sembahyang di masjid. Kalau dia sembahyang masjid, dia dapat pahala berjemaah. Suami dia tak boleh larang dia. Kerana Nabi kata, la tamna'u ima Allah min masajidillah. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk hadir ke masjid-masjid Allah. Jadi suami tak boleh larang dia. Melainkan zahir padanya fitnah. Dia ni bukan duk pergi mayang sangat, duk pergi mengumpat. Ni contohnya lah kan. Jadi contoh dia tahu si orang gaduh bini dia pergi berkelahi orang. Dia tak bagi. Tak apalah. Maka asalnya wanita boleh pergi ke masjid. Melainkan kalau dia dapati pergi ke masjid itu fitnah untuk diri dia. Seperti dia nak pergi seorang-seorang. Kemudian bahaya pula. Jauh pula daripada. Banyak yang dia tahu pada diri dia. Ketika itu maka termasuk dalam fitnah. Maka dia tidak hadir. Kalau tidak dia boleh pergi masjid. Dia akan dapat pahala i'tikaf. Demikian juga pahala solat berjemaah. Lebih daripada rumah dia. Adakah Lailatul Qadar itu serentak seluruh dunia kerana siang dan malam tidak sama? Okey. Pertama secara konsep umumnya dia siang dan malam Lailatul Qadar itu berlaku berdasarkan kepada tempat orang masing-masing lah. Malam tu malam Lailatul Qadar kita dan malam tu malam Lailatul Qadar berikutnya. Pasal malam ni daripada sini kemudian pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, dia bergerak berdasarkan pusingan dunia. Okey. Orang akan tanya, yang ni benda yang kita kena faham betul-betul. Dia soal masa ni masa di sisi kita. Masa ni adalah sesuatu yang relatif. Kita ni kita mungkin fikir macam mana pula masa Jibril nak naik sekali nak turun masa bila. Masa ni dia tak macam tu. Masa ni Tuhan adalah pencipta masa. Dan Tuhan tidak terikat dengan masa. Sebab dia pencipta masa. Sebab tu nama dia
Al-awwal wal-akhir. Wal-awwalu wal-akhir. Dia yang awal dan yang akhir. Ini benda yang kita nak kena faham tentang falsafah. Ini kalau tidak kita tak faham tentang banyak isu-isu berhubung dengan ketuhanan. Oleh kerana Tuhan tidak, is not in the time system. The essence of God, zat Tuhan itu tidak berada dalam sistem masa. Maka tak ada lah bagi Tuhan kemarin, hari ini. Dulu-dulu sebelum Tuhan siapa? Tak ada. Sebab dulu kemudian itu kita. Kerana Tuhan itu sebab itu dia bersumpah dengan masa. Wal asr, wal fajr, demi waktu asar, demi waktu fajar. Wal lail. Kerana kita tak boleh sumpah demi waktu masa. Tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Tuhan. Sebab masa adalah makhluk Tuhan. Masa itself adalah makhluk Tuhan. Oleh kerana masa itu makhluk Tuhan, Tuhan boleh buat apa saja dengan masa. Dia boleh memanjangkan masa dan dia boleh memendekkan masa. Sebab itu kita tengok, kita dengarlah hadis sebut tentang tanda kiamat. Wa yataqarrabu zaman. Zaman menjadi pendek. Wa yataqarrabu zaman. Zaman menjadi pendek. Taqarrub maksud dia jadi pendek. Kan? Time tu jadi shorten. Time accelerated. Masa tu jadi pendek. Macam mana masa jadi pendek? Orang dulu macam mana masa pendek? Orang tua-tua dulu, dia kata mungkin kerana buat kereta api kot, masa zaman kereta api mula buat. Ataupun mungkin kerana ada kapal terbang kot, nak pergi Mekah dulu banyak bulan, pergi 7 jam ya. Bukan itu maksudnya, masa pendek. Tanya orang tua-tua dulu, sekarang yang hidup panjang sikit, dia akan tahu. Dulu Jumaat ke Jumaat pun lambat. Lah baru Jumaat 2-3 hari lepas rasa Jumaat dah. Baru masuk kerja, baru saja nak bulan puasa tahun lepas. Ni nak masuk Ramadan dah. Memang masa pendek. Tuhan pendekkan masa. So Tuhan, Allah adalah pemilik masa. So kita jangan heran. Nanya orang yang mati awal, dia kena azab kubur panjang sementara nak tunggu kiamat. Hak mati ujung untung lah. Ha? Tak. Sebab tu kita tengok orang yang duduk sakit, kita rasa dia duduk 5 tahun. Kita kira dia 5 tahun sakit, dia mungkin rasa setahun. Orang yang kena derita tertentu kena setengah tahun, kita rasa Allah dia derita SARS, dia mungkin rasa macam 20 tahun. Sebab tu ada orang yang umur dia pendek, hasil dia banyak. Ada orang yang hasil dia banyak, umur dia panjang, hasil tak ada apa. Masa tidak diberkati. So bagaimana masa tu di sisi Jibril tak sama dengan masa di sisi kita. Orang belajar sains tentang kosmologi dan seumpamanya, dia orang juga akan tahu bahawasanya bila masa, kalau orang boleh pergi ke Mars, ke Marikh, mungkin masa dia tak sama dengan masa kita. Sehari dia pun tak sama dengan sehari kita. Masa yang kita hitung ni, kita hitung berdasarkan matahari. Tetapi masa alam ni, matahari ni kecil lah dunia ni. So sebab tu maka manusia berfikir, mungkin kita akan berfikir, macam mana Nabi masa Isra' dan Mi'raj boleh tengok orang kena azab apa? Mana boleh kena azab lagi? Sebab bukan berlaku kiamat lagi, tak berlaku timbangan lagi orang yang masuk. Sebab masa ni milik Tuhan. Dia boleh ambil kita pada masa lepas, bubuh pada masa depan. Dan dia boleh ambil orang masa depan, balik pada masa depan. Itu yang dia orang Back to Future, macam-macam filem yang Hollywood cuba imagine tentang, bayangkan tentang time. Dulu Einstein dan Newton cuba memperkatakan tentang teori masa. Dia kata masa tak sama, masa orang tu dengan masa orang ni tak sama, kerana masa tu dia begitu relatif, dia tak sama. 10 tahun saya mungkin tak sama dengan 10 tahun tuan-tuan. Ada orang 30 tahun dia mungkin lebih kurang macam dah 60 tahun. Sarjana-sarjana besar dahulu meninggalkan khazanah yang banyak dengan umur dia tak padan.
So ini adalah soal masa yang kita kadang-kadang mungkin kita kadang tak faham, tapi time ialah kalau nak kira di masa bila Lailatul Qadar tu, kalau untuk kita yang orang yang cari Lailatul Qadar, dia cari malam di sisi dia lah. Jangan dia tanya malam di sisi Tuhan. Pasal di sisi Tuhan tidak sama dengan di sisi dia. Di sisi Jibril tak sama dengan di sisi dia. Panjang-panjang sangat saya ni. Rakan pejabat saya rajin mengumpat dan berlebihan sembang. Saya terpaksa dengar sebab duduk berdekatan. Adakah kepala saya berkurang? Kalau kita tahu dia mengumpat, tuduh kata ke orang, kita mungkin bukan masalah pahala berkurang, kita berdosa sebab kita tidak mencegah benda yang mungkar. At least kita kena kata, yang nak kata itu tak baik, dosa. Karena Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah diubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisani, jika tak mampu hendaklah dengan lidah dia. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, jika tak mampu dengan jantung hati dia. Wa dzalika at'aful iman. Kalau dah tak mampu, dia tuju ni badan sedap, kalau kata dia lawan dia boleh, kita pun tak larat besar-besar nak lawan dia, kita belah pergi duduk orang lain tu pun kita buat tanda kita tak suka. Adakah sah saya memberikan beras kepada anak saya yang belum baligh dan menyuruhnya pergi melaksanakan zakat fitrahnya sendiri? Sah. Kalau dia pergi bayar, sah. Dia kemampuan dia tu kita yang bagi, kemampuan kita lah sebenarnya, kita yang menyediakan kepada dia kerana hak asalnya daripada kita. Sama ada dia bayar, orang bagi duit kat dia, yang pentingnya adalah sah untuk bagi hak dirinya, dia telah membayar. Jika anak saya sudah baligh, adakah perlu dia meminta izinnya untuk membayar zakat fitrah untuk pihaknya? Tak, kalau kita bayar untuk anak kita, kita maklumkan pada dia. Maksudnya dia tak wajib dia bayar. Tapi kalau dia nak bayar sekali lagi pun tidak menjadi masalah. Suami saya malah bertarawih dan menghidupkan malam di bulan Ramadan. Mohon nasihat mufti. Manusia ada beberapa perkara dalam hidup dia. Yang pertama yang dia mesti buat ialah perkara yang diwajibkan kepadanya. Semayang 5 waktu. Kalau dia telah buat yang ini yang baik dalam hidup dia, yang lain dia tidak buat, yang tu adalah sunat. Dan kita galakkan dia, kita beritahu inilah pahala yang besar untuk dia buat amalan-amalan sunat. Tapi jika dia tak buat amalan sunat itu tidak menjadikan dia di dalam daerah dosa. Tapi dia menjadikan dia kekurangan pahala. Bukan, dia kurang pahala lah. Orang duk buat pahala, dia tak buat macam tu. Sekiranya dia tidak berpuasa, kemudian meminta saya menyediakan makanan, wajibkah saya taat atau mengingkarinya? Kacau ni. Tengok. Sekiranya dia tidak berpuasa kerana dia itu mempunyai keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Seperti dia sakit umpamanya, yang mana termasuk di dalam ayat wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang sakit atau dalam musafir, dia boleh ganti hari yang lain, maka isteri boleh menyediakan makanan untuk dia. Tapi kerana kalau sekiranya dia sengaja tak mau puasa sedangkan dia tak sakit, maka haram isteri menyediakan makanan untuknya. Jika dia kata isteri dia nusyus, isteri dia tak nusyus, dia asi, dia penderhaka kepada Allah Ta'ala. Habis macam mana nak selesai dia? Suruh dia bertaubat. Kalau dia tak mahu bertaubat, pecat dia sebagai suami. Ada orang, dia kata, mana boleh tu, dia selalu jumpa saya kan, ramai orang jumpa.
bergurau tiang aras kalau saya minta cerai. Maha suci Tuhan, nak bercerai dengan suami yang jahat, tiang aras Tuhan pula bergurau. Ini orang agama. Nabi suruh kita hidup dengan orang yang baik, dia tak suruh kita hidup dengan orang yang jahat. Ini saya habang kat orang perempuan dan juga kat orang lelaki, kan? Hidup dengan orang baik. Sebab tu ada peruntukan, bukan suruh orang bercerai, tapi bercerai bukan satu yang buruk. Kalau sekiranya orang tu, kita dapat suami jahat, adakah kita ada satu pasal hidup kita yang Tuhan bagi tak? 20 tahun duk fikir pasal suami kita. Semayang tak khusyuk, kerja lain tak boleh nak buat. Tengok muka dia serabut, tengok muka dia serabut. Suami juga sama. Kita bagi peluang untuk dia hidup dengan orang lain, dia bagi peluang untuk kita hidup dengan orang lain. Agama tak? Agama sebab tu agama kata ausarrihun bi ihsan, tu pun tinggalkan isteri dengan cara yang baik. Nabi sendiri pernah suruh para sahabat baginda tinggalkan isteri. Bila wanita datang kepada Nabi SAW beritahu tentang suami dia, la a'tibuhu fi dini wala fi khuluqi walakinnani akrahu al-kufra fil Islam. Aku tak petikai agama dia, aku tak petikai akhlak dia, tapi aku tak suka hidup mana. Aku tak suka kufur dalam Islam. Nabi SAW suruh suami dia ceraikan dia. Saya berpuasa di Mekah lebih awal 1 hari dari berpuasa di Malaysia. Apabila balik, puasa saya cukup 30 hari dan orang Malaysia masih berpuasa lagi. Bolehkah saya berbuka dan berhari raya? Jika sekiranya dia pergi Mekah kata awal, Mekah puasa awal, dia dah puasa kat Mekah tu dah 30 hari dah dia balik. Bila sampai hari kat Malaysia ni, orang Malaysia ni dia puasa terlewat kot. Tengok nak bulan itu duduk puasa lagi sehari. Kalau dia puasa jadi 31 hari lah. Dalam Islam tak ada bulan 31 hari, bulan sebanyak 30 hari saja. So dia jangan puasa, dia tak payah puasa, tetapi dia jangan raya. Tak apalah dia makan apa di rumah dia, jangan senyap-senyap dah. Apa dia buat? Dia raya bersama dengan orang ramai. Kerana raya adalah syiar umat. Mana boleh orang duduk tengah duduk puasa, kita pergi Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia gila dia ni dah, kan? So kita besok kita pergi raya dengan dia orang. Buat kes lain, di Mekah tu puasa lambat sikit. Kita tanya kan, balik-balik mai kita baru 28, orang sini raya dah. Nak buat macam mana? Kita raya sama dengan dia orang. Lepas pada besok kita puasa balik. Cukupkan yang sampai 29. Kerana kita hendaklah raya masa orang raya, puasa masa orang. Kerana raya itu syiar umat. Syiar. Saya sekeluarga jarang dapat hidup amalan kerohanian, terutama ibadat malam, akibat keletihan. Pohon tips dan nasihat kepada doktor. Manusia ni dalam membentuk diri dia, dia bukan saja perlu pengetahuan, dia juga perlukan suasana. Dia perlu pengetahuan, kemudian dia perlukan suasana. Suasana tu kena ada orang haklah rumah tu ahli ibadat. Kalau dia tak boleh, dia kena ajak pergi ke tempat lain. Kita tak pandai, kita bawa anak-anak isteri kita pergi masjid. Bagi ada perasaan suasana tu. Kerana rohani juga ia dibentuk, dididik dan diasuh. Dan kita hendaklah tengok konsep ibadat yang luas lah. Kalau kita ni puasa kita mampu, kita memang letih kerja, kita teruk,
Malam kita tak mampu untuk semayang tahajud. Kalau kita semayang je, apa esok kerja tak boleh pergi. Kita tak payah solatlah tahajud. Sebab tahajud sunat, sedangkan kerja cari nafkah itu adalah wajib pada hak kita dan anak-anak kita. Kita buat. Sebab tu agama dah bagi aturan dia. Yang pertama kita mesti fulfill ialah perkara di dalam daerah wajib ataupun keperluan. Yang mesti kita elakkan yang haram. Kemudian kategori yang kedua ialah yang sunat ataupun nawafil. Yang ni kalau kita boleh buat, ini satu tambahan untuk kita. Kalau tak mampu, jangan sampai kurang yang diwajibkan. Hak bahagian hak sebelah ni ialah yang makruh. Ini kalau boleh dielakkan, satu kelebihan untuk kita. Kalau tak mampu, jangan sampai langgar yang haram. Bagaimana doktor mengawal stres? Marah walaupun diuji dengan berbagai tomahan. Senyum. Manusia kita semua ni, apa semua bergantung kepada apa yang kita lihat. Kan? Pandangan persepsi kita itu mempengaruhi cara kita berfikir. Kan? Orang pencinta durian, dia tengok durian dia pun leleh aliok lah. Tapi kebagi kat orang Germany ke mana, dia tengok durian pun nak termuntah, buka durian pun lari selerak lah. Hidung yang sama, bau yang sama, tetapi keputusan terhadap yang dia bau tu berbeza. Bila kita lihat dunia ni, bila kita tahu dunia ni ada ujian, ada cubaan, bagi ujian ada pahala. Selepas daripada satu ujian, Allah akan bagi benda lain. Lepas ni kita akan keluar pada dunia, kita akan jumpa dia. So kita akan rasa inilah kehidupan. Orang yang jauh lebih baik dalam dunia ni telah diuji. Maryam binti Imran, apalah salah dia? Allah Ta'ala, bapa dia niatkan dia bagi nak anak lelaki, dapat anak perempuan. Dia ingat nak bagi dapat lelaki, dapat anak perempuan. Kan? Falamma wada'at qala rabbi inni wada'tuha unsa. Bila dia dapat anak, rupanya anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku namakan dia Maryam. Dia Maryam duduk ahli ibadat. Punya Allah jadikan dia punya saleh, punya baik Maryam ni. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk, Zakaria tengok ada rezeki, ada makanan kat Maryam ni. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, ambil mana makanan ni? Qala huwa min indillah. Makanan ni daripada Allah. Allah bagi rezeki pada siapa yang dikehendaki. Hebatlah Maryam ni. Tiba-tiba Allah uji dia mengandung. Kalau dia pernah duk sembang orang lelaki ke, tak apa juga, mengandung. Sementara duk mengandung tu macam-macam lah orang. Besar ni mengandung ni. Terus nak habis 9 bulan, macam-macam cerita ni. Macam mana lah budak bagus dulu ni boleh pergi mengandung, mak pak dia duk macam-macam. Ujian Tuhan. Setakat orang tomoh kita kata, tuduh kata mengandung tak apa ni. Mesti andaiannya ialah zina lah. Tapi apa berlaku pada Maryam? 9 bulan baru dia boleh jawab. Nabi Isa keluar. So kita semua ni taklah lebih baik pada Maryam. Nabi Yusuf alaihi salam lagi dahsyat dia. Orang baik, anak daripada kecil baik, buang dalam telaga, orang ambil, adik-beradik buang, sampai ke lepas tu difitnah pula, masuk dalam penjara.
Bukan pernah dia syirik pada Allah, tak pernah dia maksiat pada Allah. Kita semua melakukan kesalahan. Tapi Allah uji dia. Tapi hari ini orang sebut Maryam, orang sebut Yusuf. So dalam dunia ni, mana tiba-tiba kita pasal apalah Tuhan uji aku kan ada salah apa? Dia boleh kata aku kan ada salah apa? Kita banyak salah. Dengan ujian itu, sebagian orang bila balik ke akhirat kelak, mungkin dia akan bersyukur dengan ujian yang menimpa dia. Kerana ujian itu telah memadamkan banyak dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan mengangkat dan memberikan pahala bagi kehidupannya. Adakah penuntut ilmu agama tergolong dalam fisabilillah yang boleh menerima fidyah? Asal fisabilillah, kalau dia masukkan fidyah, dia bagi fidyah kepada orang miskin. Tapi kalau dia masukkan zakat, fisabilillah asalnya orang yang berperang pada jalan Allah. Belakang pun ada ceramah hak kacau. Asalnya fisabilillah adalah maksud kepada orang yang berperang pada jalan Allah. Kemudian para ulama telah meluaskan perkataan fisabilillah itu kepada apa saja sumbangan yang membawa kepada sumbangan li'a'la'i kalimatillahi hiyal ulia, bagi menegakkan kalimah Allah dia yang paling tinggi. Maka dimasukkan juga penuntut ilmu dan seumpamanya. Tapi kalau tanya fidyah, dia bagikan fidyah pada orang miskin. Apakah sah boleh dibawa semayang pakaian yang dibasuh dengan washing machine, auto dan semi auto? Pakaian yang dibasuh, apabila pakaian ni ada apa? Bila pakaian kita dibasuh, kita basuh daripada kekotoran. Apabila kita basuh daripada kekotoran, lepas kita angkat pakaian tu, kita tak nampak padanya ada najis, maka sah untuk kita salat. Tak ada padanya bau najis, warna najis, ataupun kita kalau boleh rasa baju kita tu, rasa najis, orang tak rasa kan. Maka apabila tak ada, maka kita tak payah pergi cari yang lebih daripada tu. Apabila air lalu pergi pakaian, dia pergi, kita tak nampak zahir padanya najis, maka kita jangan tanya benda yang tidak zahir. Bolehkah doktor kongsi cara untuk kekal bertenaga dan fresh banyak bulan Ramadan? Nama pun puasa. Kan? Kalau puasa, aku puasa tak rasa apa pun. Tak padan juga Tuhan suruh puasa. Mesti bila puasa manusia dia lemah. Sebab bila dia lemah tu Nabi suruh orang yang tak mampu kahwin tu fa'alaikum bisawm, hendaklah dia berpuasa. Sebab nak melemahkan sebahagian daripada kekuatan diri dia, yang mana telah berlaku ekstra tu, dia lemahkan sikit. Maka puasa mesti akan, tapi taklah puasa sehingga menyebabkan manusia tu teruk sampai tak boleh bergerak. Orang kita ni banyak sebab lah. Kadang-kadang dia kata puasa kalau basuh muka makruh. Dia sepanjang bulan puasa muka mandam je main pejabat. Di dalam Muwatta Imam Malik diriwayatkan bagaimana Nabi SAW sampai di Araj, satu nama tempat. Kemudian Nabi SAW yasubbu ra'sahu al-ma'a bil-ma' minal harri awil atash. Nabi curah air atas kepala dia dengan disebabkan kerana panas ataupun kerana terlalu dahaga. Maksudnya kalau kita terlalu tak larat dahaga, panas, kita boleh mandi ataupun boleh curah air ke kepala, tidak menjadi masalah. Tidak seperti yang disebut oleh sebahagian orang makruh mandi puasa-puasa ni. Dia banyak yang dimakruhkan yang tidak ada alasan yang kuat. Antara yang dimakruhkan oleh sebahagian orang ialah gosok gigi bulan puasa. Jadi bila mai pejabat tu semua orang hang pi jauh sikit lah duk puasa-puasa ni, nak cakap tu hang bagi hang cakap lah handphone lah senang.
Sebab itu orang tanya Mu'adz bin Jabal tentang hal ini. Pasal kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani, tapi hadis yang terlalu dhaif, yang di dalamnya ada Kaisan Abu Umar, dia rawi yang terlalu dhaif. Dia menyatakan bahawasanya jangan kamu wala tastaku asiyatan, jangan kamu bersugi pada waktu petang. Kalau tastaku kamu bersugi pada waktu pagi, jangan kamu bersugi pada waktu petang. Hadis ni terlalu dhaif. Secara umumnya hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyuruh kita bersugi sepanjang masa. Kerana fa innahu matharatun lil fam wa marda lir rabb, kata Nabi. Kerana ia adalah membersihkan mulut dan menjadikan lebih diredai di sisi Tuhan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa' inda kulli wudu'. Jika tidak menjadi bebanan pada umatku, hadis Bukhari, aku akan menyuruh mereka sentiasa bersugi pada setiap kali waktu wudu. Maksudnya bila nak sembahyang. So tak ada pengecualian. Bila dia tanya Mu'adz dalam masalah ini, dia kata kenapa? Dia kata mata astaqu wa ana sha'im, adakah aku boleh bersugi sedangkan aku berpuasa? Dia kata na'am. Dia kata fi ayyi nahar, pada waktu mana? Pada waktu siang. Dia kata ayyi nahar syi'ta, masa bila saja yang kamu mau, masa pagi ke ataupun masa petang. Dia kata kerana orang dok cakap, dia kata bahawasanya bau khulufun saumus famis saim atyabu indallah min rihil misk, kerana bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada misk, daripada kasturi. Maka sebab itu maka kita disuruh biar menahan ambil kasturi ku sikit, macam tu kan. Dia kata subhanallah, dia kata subhanallah bukan. Dia kata makana allazi ya'muruhum an yuntinu afwahihim makana fi dhalika minal khairi syai' bal huwa syarrul lahum. Dia kata Maha suci Allah, Nabi itu bukan jenis orang yang suruh orang bagi busuk mulut dia, dan itu bukan satu benda yang baik pun untuk kita, dan itu bahkan ia buruk untuk kita, kata dia. Jadi dia kata bersugi, ni benda ni tak ada. Ini sahabat Nabi SAW. Kepercayaan dulu lagi sejak zaman sahabat dah ada orang kata dah tak usah bersugi waktu siang, pasal takut hilang bau mulut. Ada hamba Allah bertanya, jika dia sedang bersahur tiba-tiba terdengar azan. Terdapat dua hadis. Bukhari menyuruh kita mengeluarkan makanan daripada mulut, berhenti makan minum. Ada hadis versi Abu Daud yang sudah berada dalam mulut hendaklah ditelan saja. Para ulama khilaf dalam hal ini. Apabila makanan kita asalnya semua orang sepakat boleh makan dan minum sehingga bila? Sehingga masuknya waktu fajar. Masuk waktu fajar ini, walaupun Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, bahawasanya Nabi SAW dia kata tasahartu ma'a Rasulillah SAW summa qama ila salat. Aku bersahur dengan Nabi, kemudian Nabi bangun untuk salat. Anas tanya Zaid, kam baina salati was sahur, berapa tempoh di antara solat tu dengan sahur? Dia kata qadar 50 ayat, kadar 50 ayat. Itu bukan kena berhenti 50 ayat, dia cerita satu penceritaan 50 ayat Quran macam. Kerana Nabi SAW kata inna Bilal kana yu'adzin bil lail. Aisyah beritahu, Nabi kata kulu washrubu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzin hatta yatla'al fajr. Bilal azan pada waktu malam. Maksud dalam sembahyang subuh ada dua azan. Macam dia pelih lah. Dia kata Wahabi, dia dengan pokok ni kalau Nabi ada pun Nabi kena tuduh Wahabi sekali. Okey, Bilal azan pada waktu malam. Makan dan minumlah sehingga azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang ni dia, kerana dia tak akan azan melainkan setelah masuknya fajar, masuknya waktu subuh.
Dengan itu maka satu orang boleh makan dan minum sehingga azan. Sebab tu saya suruh masjid-masjid Perlis ni ubah waktu imsak 10 minit tu yang dia buat sebelum azan tu. Tak betul. Waktu imsak maksudnya waktu subuh. Itu waktu imsak. Imsak maksudnya menahan diri. Bila nak tahan diri? Sebelumnya waktu masuk. Sebelumnya apabila masuknya waktu subuh. Bila orang tanya waktu imsak, waktu subuh lah imsak. Kita mengaji di sekolah tu betul, teori tu jadi tak betul. Mengaji sekolah puasa tu apa? Menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkannya bermula daripada terbit fajar. Bukan bermula 10 minit daripada terbit fajar. Okey. Sekarang duduk tengah-tengah minum, cendol penuh mulut, dengar orang bang. Qaul jumhur, pendapat jumhur kata dia kena buang. Pasal arahan tu apa dia? Makan dan minum sehingga dah masuk waktu kena buang. Ini arahan umum. Pendapat yang kedua menyatakan dengan hadis Abu Daud. Siapa yang tanya ni? Pandai ya? Hadis Abu Daud ni dia kata idza sami'a ahadukum nida wal ina'u fi yadihi falyaqdi hajatahu summa yutimma shawmahu. Atau kama qala. Apabila kamu mendengar azan dan makanan ada di tangan dia, bekas minuman ada di tangan dia, selesaikan hajat dia, kemudian sempurnakan puasanya. Jumhur para ulama kata kita pegang hadis yang pertama. Hadis yang jumhur maksud majority. Hadis yang kedua ni walaupun sahih tapi hadis ni dah telah takut bimbang rawi keliru. Sebab apa? Sebab dia telah cross daripada general guideline yang telah diberi di dalam peraturan puasa. Sebahagian para ulama kata tak, hadis yang kedua ni mengecualikan bagi orang dalam keadaan makanan sedang ada dalam mulut dia. So dia boleh makan dulu dengan kadar tu lah. Bukan kalau nasi duduk sepinggan je ni tak apa aku habis nasi. Tak lah. Yang di tangan dia. Maka dia habis. Ini disetujui oleh sebahagian pendapat para ulama yang menyatakan bahawasanya selesaikan makanan yang ada di tangan dia dulu. So ada dua kaul di sini. Kalau tuan-tuan tanya saya, yang ahwaf, yang lebih selamat, ambil yang pertama. Tapi kalau ada orang yang buat yang kedua, tidak menjadi masalah. Ni hak tulis yang atas ni mana? Bagaimana cara untuk menggantikan bilangan puasa yang tinggalkan sekiranya terlupa bilangan hari? Manusia secara umumnya apabila dia terlupa perkara yang wajib, dia kena ambil kadar yang yakin. Sama dengan solat kan. Apabila walam yadri asalisan amrabi'an arba'an, dia amrabi'an asalisan amrabi'an, dia tak tahu ni dah yang keempat, yang ketiga ke ataupun yang keempat, dia kira yang ketiga. Kalau dia tak pasti 15 ke 17, dia kira yang sikit. Dia kira yang sikit supaya dengan itu dia akan selamat pada bilangan tu. Apakah mengenai amalan mengkhatamkan 30 juzuk, bermula juzuk 1 beramal sehingga habis 3, membaca juzuk ke-13 ke 30 maksudnya. Kita disuruh membaca Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadis baginda membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Jibril turun dalam bulan Ramadan untuk menjaga wa yatadarasul Quran, dia tadarus Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran dan kita khatam Al-Quran. Tapi kalau ada kat majlis khatam Quran, yang ni tak ada. Majlis khatam tu kepada ada, maksudnya majlis khatam ni kena buat lengkong, semua tak ada. Lengkungan, kena baca. Ini semua majlis-majlis ni tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan individu mengkhatam Quran ataupun dia khatam dengan kawan dia lah. Kawan dia baca lah kan, dia sama-sama khatam. Adalah.
Sama maksudnya dia habis, kita habis khatam. Maksudnya khatam ni bukan maksud pergi buat bunga telur. Khatam ni maksudnya tamat, menamatkan Quran. Itu maksud dia. Kadang orang pergi majlis khatam Quran. Kawan yang orang pergi majlis itu, aku khatam Quran, dia pun tak khatam. Apa yang dia kata, dia pergi baca Fatihah sampai kepada Wadduha, majlis khatam. Bukan kita disuruh pergi majlis khatam. Kita tu khatam Quran. Baca khatam tu maksud tamatkan bacaan Quran bersama dengan orang yang kita baca bersama dengan dia lah. Misalnya di masjid, katalah ada halaqah yang duk baca. Tadarus lah tu. Kita baca, kawan kita dengar. Bukan dengar saja, dengar untuk berbetulkan kalau salah. Cukup 30 habis ya. Kemudian seorang mendoakan, kalau dia mau mendoakan supaya dia rahmati dengan keberkatan Quran dan seumpamanya, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Namun bukan ada majlis khatam Quran khusus. Benarkah pasang pelita dan lampu klip? Apa? Di bulan Ramadan untuk menyambut raya itu bid'ah. Bid'ah khususnya berkaitan dengan ibadat. Kalau dia pasang lampu pelita tu kerana dia ingat malaikat lalu tak pernah nampak jalan, lalu pasang cerah sikit, itu dia khurafat. Atau malam 27 sunat pasang, dia khurafat. Tapi kalau dia pasang ni saja syok-syok, balik-balik mayang tarawih tu tengok lawa kuk tepi tu, jadi seronok, cantik. Untuk satu perhiasan tak ada masalah. Perhiasan tak ada masalah. Mana ya soal? Mengapa pendakwa terkenal Zakir Naik dimusuhi Indra? Padangan dia Indra. Dalam apa ni? Puasa hanya wajib 1 hari, tapi raya di Malaysia sampai Syawal. Apa ni? Tak tahu. Raya hak rasminya yang sunat, yang raya satu Syawal tu ya. Yang lain tu bukan raya, maknanya majlis hari raya. Bukan raya no. Jadi majlis hari raya tu tak ada lah upacara takbir lepas semua tu duk buat pandai-pandai. Makan ketupat makan lah. Adakah formula tertentu menjangka Lailatul Qadar? Hari ni kita banyak cakap dah. Nabi dah sebut dalam 10 yang akhir. Cari malam-malam yang witir, malam-malam yang ganjil. Mana ni cari soalan yang sikit. Ini tentang masalah fidyah. Fidyah orang perempuan yang mengandung dan orang perempuan yang menyusu. Ini ada kadang-kadang orang perempuan ni, hak lelaki ni dia tak kira dia kita senang kan. Dia mengandung. Bila dia mengandung, kemudian dia mendapat anak, dia menyusukan anak. Orang mengandung ni dia letih lah kan. Awal bulan ni tak apa lagi lah, tapi ujung-ujung dia letih. Berapa lama orang mengandung? 9 bulan. Lepas 9 bulan tu dia dapat anak pula. Lepas dia dapat anak, nak kena menyusukan anak pula kan. Dia mungkin boleh solat tapi semua dah kan? Ataupun dia mungkin tak boleh solat, tapi dia nak menyusu anak. Menyusu anak ni letih. Pasal anak minum susu di tubuh dia, bukan semua. Lepas habis dah anak dah habis dah dia pun dah mengandung pula dah. Suami hyperaktif. Jadi tiap-tiap tahun mai bulan puasa sama ada mengandung ataupun menyusu, yang tu je. Dan oleh kerana dia ni nak bukan puasa mengandung dengan menyusu tu, kalau kena menyusu anak sampai ambil lah walaupun 2 tahun, ambil lah setahun 6 bulan, 1 tahun 9 bulan dok yang kerja tu ya. Masa bila dia nak qada? Tuan-tuan faham
Gaya nak boleh fikir nak qada tahun lepas, mengandung pula dah. Suami pantang lintah. So fuqaha khilaf dalam masalah perempuan yang macam ni. Yang pertama ialah sebutlah mazhab Syafi'i. Demikian jugalah dalam mazhab Hanbali. Dia kata perempuan hak mengandung ni dan menyusu kena doa. Bukan saja kena qada, kena dengan fidyah. Yang kedua ialah mazhab Abu Hanifah. Dia kata kena qada. Sebutlah mazhab-mazhab ni. Yang ketiga ialah pendapat yang dikemukakan oleh Ishaq bin Rahuyah, sebagian sebut Rahawai, tapi ahli hadis sebut Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah dia menyatakan dia boleh pilih antara nak qada dan nak bayar fidyah, salah satu. Pendapat yang berikutnya pendapat yang agak ganjil. Ibn Hazmin Al-Andalusi, tokoh ulama Andalus yang terkenal yang meninggal pada tahun 456 Hijrah. Ibn Hazmin Al-Andalusi dia menyatakan bahawasanya dua-dua tak kena. Oh, dahsyat Ibn Hazmin. Dua-dua tak kena. Tapi dalam riwayat Tabari, Darqutni dan seumpamanya ada pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar. Menariknya, Abdullah ibnu Abbas ni adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan pandangan-pandangan dia di dalam fiqh ni ke arah mudah. Sedangkan Abdullah ibnu Umar terkenal dengan pandangan ke arah susah sikit. Mereka ni satu dua watak yang kontra. Tapi dalam hal ni mereka sepakat. Nukilan daripada mereka menyatakan, bila orang tanya, dia kata yuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskinan wala yaqdiyan. Mereka buka puasa, setiap hari mereka ganti hari yang mereka tinggal itu bagi orang miskin makan, dan mereka tak perlu qada. Lagi dalam riwayat Darqutni dia menyebut bila ditanya kepada Ibnu Umar, tuftira wala taqdiya wala taqdi. Dia tuftir wala taqdi. Buka puasa tak payah ganti. Dan dia sebut dalam riwayat lain ni semua dia akan sebut bahawasanya bayar fidyah lah, fidyah. Kalau tanya saya, siapa yang rasa dia mampu nak qada, dia qada. Tapi kalau kena perempuan dapat sampai 9 orang anak lepas tu nak qada 30 hari kali 9 kali 5. Kalau kali 5 pun tak ada berapa orang. 150 hari senang, 150 hari nak puasa. Sedangkan ad-dinu yusur, agama itu mudah. Dan fatwa para ulama ada Ibnu Abbas menyatakan kalau dia rasa dia tak mampu, dia bayar fidyah, macam kata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kalau dia boleh buat kaul yang kata puasa tu, baguslah. Tapi kerana benda ni ijtihad, tidak ada nas yang jelas dalam hal ni. Lebih masalah ni. Apakah kurang pahala puasa jika hebah-hebahkan jenis-jenis makanan yang tak dimakan sebab subuh di wall Facebook, tak ada kerja. Tak. Manusia ni dia, agama ni dia larang kita buat benda-benda yang kita kelihatan tak cerdik.
Kalau kita buruk dalam tu tujuan kita nak iklan, nak jual, tak apalah. Saya ada menyediakan makanan jenis ni, siapa nak beli, dia boleh beli, dia order, tak apa. Tapi kalau kita ambil gambar, tengok aku makan lauk apa hari ni. Tak ada apa-apa yang boleh untuk hanya menimbulkan kejengkelan perasaan orang lain saja. So, kerana apatah lagi bulan puasa bukan bulan heboh makanan. Ia patutnya bulan menghebohkan maklumat ibadat. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup kot banyak sama semua, lebih kurang. Terima kasih banyak pihak-pihak penganjur. Saya nak kena pergi tempat jenazah, bukan tempat jenazah, pergi ke pusat, kita tubuhkan pusat pengendalian jenazah.